Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama Muhammad Azul Hazimi bin Muhammad Ismandi 047814. InsyaAllah pada video kali ini saya ingin memberi sedikit perkongsian berkaitan dengan sihir di dalam Islam. Di dalam Al-Quran, ilmu hitam ataupun lebih dikenali sebagai sihir merupakan satu perbuatan yang terkutuk di dalam Islam. Semua bentuk sihir diharamkan memandangkan asas kegiatan ini melanggar prinsip-prinsip Islam. Kita sebagai seorang Muslim haruslah percaya bahawa hanya Allah Subhanahu Wa Taala sahaja yang mempunyai kekuasaan untuk mengubah takdir dan menentukan kehidupan kita. Sihir menghapuskan konsep ini dengan memberi kuasa kepada manusia untuk menentukan takdirnya. Ini bermaksud ia telah menduakan Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya jampi serampah, tangkal azimat serta sihir ilmu pengasih adalah syirik pada Allah Subhanahu. Barang sesiapa yang mengamalkan sihir secara terang-terangan, ia bermaksud telah melawan ketentuan yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini juga sama seperti syirik. Kita sering diingatkan bahawa Allah Subhanahu wa taala sedia untuk mengampunkan apa jua dosa hambanya kecuali satu perkara, iaitu syirik. Setiap Muslim perlu sedar bahawasanya mereka tidak boleh mengubah apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuknya. Firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah Al-Fatir ayat 15 yang bermaksud, oleh kerana Allah menguasai segala-galanya, maka wahai umat manusia, kamulah yang sentiasa berhajat kepada Allah, yakni dalam segala perkara. Sedang Allah dialah sahaja yang maha kaya lagi maha terpuji. Terdapat juga dalam kalangan masyarakat kita hari ini yang masih lagi tidak percaya dengan kewujudan sihir. Mungkin juga dia tidak pernah merasa ataupun mengalami perkara-perkara gaib seperti sihir. Bukti wujudnya sihir ini ialah ia telah berlaku kepada Nabi kita, iaitu Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Seperti mana yang kita tahu, Nabi Muhammad merupakan kekasih Allah yang sering dekat dengan Allah pun terkena sihir. Apatah lagi kita, seorang manusia biasa yang sering melakukan maksiat dan sering lalai dengan kehidupan duniawi. Allah menguji Nabi Muhammad SAW dengan disihir oleh seorang Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam, yang ini daripada Bani Zuhra. Peristiwa ini berlaku tak kala Nabi Muhammad SAW pulang daripada Hudaibiyah dalam bulan Zulhijjah pada tahun 7 Hijriah. Setelah selesai perang Khaybar, maka datanglah ketua-ketua Yahudi bertemu dengan seorang tukang sihir Yahudi yang terkenal, iaitu Labid bin Aqsam. Ia bertujuan untuk melakukan sihir kepada Nabi Muhammad SAW. Tukang sihir tersebut membuat patung berupa Nabi Muhammad SAW melalui lilin, lalu ditikam dengan 11 bilah pisau dan disimpulkan dengan 11 ikatan. Maka anak patung itu dicampakkan di dalam telaga Zarwan, yang mana telaga itu merupakan telaga yang sering Nabi Muhammad SAW mandi. Selepas Nabi Muhammad mandi di telaga tersebut, ditakdirkan bahawasanya baginda terkena sihir selama 40 hari. Ilmu sihir ini kekal dan masih lagi diamalkan sehingga hari ini, iaitu dikategorikan sihir dengan cara ditanam. Penggunaan bahan-bahan dalam badan kita yang dibuat sihir sangatlah keras dan mendalam kesannya. Oleh itu, kalau rambut ataupun kuku kita janganlah buang merata-rata, kerana dibimbangi diambil oleh orang yang salah. Sebagai kesimpulan, kita haruslah percaya bahawa sihir ini adalah wujud, kerana telah diceritakan bahawa Nabi Muhammad sendiri terkena sihir oleh seorang tukang sihir Yahudi yang bernama Labid bin Aqsam. Sihir juga amat dilarang di dalam Islam kerana dianggap mengingkari hukum Allah dan boleh jatuh kepada syirik, kerana ia seolah-olah untuk cuba menyaingi kuasa Allah, sedangkan
Allah Maha berkuasa dan Maha menghendaki di muka bumi ini. Sekian daripada saya. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.